Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita berjumpa lagi dalam tajuk yang terakhir, pengurusan data. Dan pada kali ini kita akan lihat carta palang. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 234 hinggalah 241, buku teks tahun 4. Okey, cikgu bawakan di sini wang saku wafa seminggu. Ini cikgu ambil dalam buku teks kamu muka surat 237. Cuma cikgu tukarkan nama Shanti itu kepada nama Wafa. Okey, ini data yang dikumpulkan. Kita dah tanya Wafa, konon-kononnya lah kita tanya Wafa. Okey, pada hari Ahad hinggalah hari Khamis. Ahad hingga Khamis, berapakah jumlah wang saku yang Wafa terima? Wafa pun memberikan maklumatnya kepada kita dan kita simpan dalam bentuk jadual seperti ini. Hari Ahad, Wafa terima wang saku RM4, hari Isnin RM3, hari Selasa RM5, hari Rabu RM6 dan hari Khamis RM3. Kemudian, maklumat dalam jadual ini yang kita kutip daripada Wafa tadi, kita akan pindahkanlah dia ke dalam bentuk, ya bukan lagi pitograf. Kalau sebelum ini kita pindahkan kepada bentuk pitograf, kali ini kita akan pindahkan kepada bentuk carta palang. Ya, carta palang sebagaimana pitograf juga dia ada dua jenis. Satu carta palang mencancang dan satu lagi nanti ialah carta palang mengufuk. Okey, awak pun dah faham mencancang tu bagaimana keadaannya. Kalau pitograf mencancang, ia dalam keadaan berdiri. Carta palang mencancang pun dalam keadaan berdiri. Okey, seperti biasa tajuk mesti kita tuliskan. Tajuk carta palang kita ialah wang saku Wafa seminggu. Okey, kita mula membina palang. Bila palang kita ada paksi, yang ini kita panggil paksi X. Ya, sama macam koordinat. Koordinat tu ada dua paksi X dan paksi Y. Carta palang ini pun dia ada paksi, ni paksi X. Dan satu lagi nanti ialah paksi Y. Paksi X ini kita letakkan hari. Sebab dekat sini ada dua maklumat, iaitu hari dan wang yang diterima, wang sakunya. Jadi letak di sini untuk paksi X hari. Dan untuk yang menegak ini, paksi Y, kita letakkan nilai wang yang Wafa terima. Okey, hari Ahad hingga hari Khamis kita akan senaraikan di bawah ini. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kemudian nilai wang di sini kita dapati nilai wangnya setakat yang paling tinggi, yang paling maksimum RM6. Jadi kita boleh gunakan dia punya anggaran dekat sini 1 hingga 6. Ya, skala dia Ya, kita tuliskan di sinilah sifar. Kemudian 1, 2, RM3, RM4, RM5 dan RM6. Okey. Kemudian mulalah kita membuatkan carta palang untuk hari Ahad. Hari Ahad dia kata RM4. Jadi kita akan buat palang ya sehingga pada nombor RM4. Jadi dari sini kita faham pada hari Ahad Wafa menerima wang saku sebanyak RM4. Okey, kita boleh faham daripada carta palang. Sebab tu daripada carta palang nanti kamu dikendaki untuk mengeluarkan maklumat.
Okey, pada hari Isnin pula, tengok hari Isnin kita akan buat palang. Ini palang. Sehingga kepada nilai RM3. Kenapa? Sebab hari Isnin Wafa terima RM3 wang saku. Kemudian pada hari Selasa kita akan buat palang sehingga di mana? Kita tengok Selasa dia RM5 kan? Jadi kita akan buat palang sehingga kepada nombor 5. Ya, RM5. Jadi dari sini kita pun boleh baca pada hari Selasa Wafa terima wang saku sebanyak RM5. Okey, tanpa jadual ini pun kita boleh faham daripada carta palang. Pada hari Rabu pula jadual kata RM6. Jadi kita lukiskan pada hari Rabu sehingga RM6. Buat satu palang mencecah kepada RM6. Dan pada hari Khamis kita buat palang sehingga RM3. Okey, maka inilah dipanggil carta palang mencancang. Sebab palangnya dalam keadaan berdiri. Carta palang mencancang atau carta palang menegak. Dia tegak berdiri. Okey, mesti boleh faham bagaimana bentuk carta palang mencancang atau carta palang menegak. Kita lihat satu lagi carta palang mengufuk. Okey, carta palang mengufuk. Sama tajuknya wang saku Wafa seminggu. Kita gunakan data yang sama, cuma persembahkan dalam bentuk mengufuk. Okey, sama kita akan buat palang X, palang yang melintang ini atau yang mengufuk. Kemudian diikuti dengan palang untuk paksi Y. Okey, dan kita letak dekat paksi Y itu hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kalau paksi Y ini kita letak hari dan tentu pada paksi X yang baring ini, yang mengufuk ini, kita akan letak nilai wang. Kita balikkan saja kedudukan. Okey, letak di sini nilai wang. Okey, kita akan buat dia punya calit dia. Okey. RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 dan RM6. Dan kemudian kita lihat jadual. Hari Ahad dia kata menerima wang saku RM4. Maka kita akan buat palang sehingga kepada nombor 4. Tu dia. Okey, buat satu palang sehingga kepada angka 4. Menunjukkan wang saku Wafa pada hari Ahad ialah RM4. Okey, kamu dah nampak palangnya dalam keadaan mengufuk, dalam keadaan baring, okey, dalam keadaan melintang. Sebab itu dia panggil carta palang mengufuk. Pada hari Isnin pula Wafa menerima wang saku RM3. Jadi kita lukiskan palang dalam keadaan baring seperti ini dan jumpa pada nilai wang RM3. Hari Selasa pula kita akan buat satu palang hingga jumpa kepada nilai wang RM5. Sebab Wafa terima RM5 pada hari Selasa. Pada hari Rabu pula Wafa terima RM6. Maka kita akan buat palang sehingga kepada pada nilai mata wang RM6. Dan pada hari Khamis kita akan buat palang RM3. Ya. Nampak di sini sangat jelas. Mencancang dia dalam keadaan berdiri palangnya. Manakala mengufuk dalam keadaan baring. Walaupun mencancang, walaupun mengufuk, data yang diberikan tetap sama, tidak berubah. Kamu lihat yang mencancang untuk hari Ahad. Kamu lihat mengufuk untuk hari Ahad tetap sama. Wang saku Wafa pada hari tersebut ialah RM4. RM4. Okey, jadi cikgu sudah dedahkan kepada kamu palang mencancang dalam keadaan berdiri dan palang mengufuk dalam keadaan baring. Okey, jadi setelah kita selesai membina carta palang,
Kita akan belajar pula mentafsir carta palang kita. Tafsir carta palang. Ambil satu jenis carta palang tadi. Carta palang menegak, mencancang. Dan mari kita tafsirkan. Apabila kita melihat carta palang ini, kita sebenarnya dapat mengeluarkan paling tidak 9 tafsiran kepada carta palang ini. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama atau tafsiran yang pertama. Berapakah wang saku wafa pada hari Ahad? Wang saku wafa pada hari Ahad ialah RM4. Okey, itu ialah tafsir. Tafsir carta palang yang pertama. Okey, kemudian kita boleh pergi kepada yang kedua. Pada hari Isnin, wafa mendapat wang saku sebanyak berapa? Sebanyak, tengok carta, sebanyak RM3. Iaitu dia. Kemudian kita pergi lagi mentafsir. Wang saku wafa terima pada hari Selasa. Hari Selasa, berapa wang saku yang wafa terima? Tengok hari Selasa. Tengok di atas ni. Pergi ke sini. RM5. Jadi jawapan pada soalan nombor 3 ialah RM5 wang saku wafa terima pada hari Selasa. Kemudian yang keempat, sebanyak berapa ringgit wang saku wafa terima pada hari Rabu? Tengok pada carta palang hari Rabu, wafa terima wang saku, tengok cikgu gerakkan RM6. Jadi sebanyak RM6 wang saku wafa terima pada hari Rabu. Okey, yang kelima, wang saku wafa pada hari Khamis. Hari Khamis dia tanya berapa? RM3. Okey, sama juga seperti semasa kita belajar piktograf, cikgu ada memberitahu soalan 1 hingga soalan 5 ini di tahun 5, tahun 6 dia juga masih bertanya. Tetapi dia tukar kepada satu istilah iaitu kekerapan ataupun frekuensi. Okey, dia boleh gunakan soalan nombor 1 ini. Berapakah kekerapan wang saku wafa pada hari Ahad? Okey, jadi awak tahu jawapannya tetap sama. Berapa wang saku wafa terima pada hari Ahad iaitu RM4. Nyatakan frekuensi wang saku wafa pada hari Isnin. Okey, perkataan frekuensi digunakan sama juga nilai wang saku wafa pada hari Isnin RM3. Itu saja bezanya. Okey, kita teruskan kepada yang keenam. Maklumat yang keenam yang boleh awak kutip daripada carta palang ini, cuba lihat. Wang saku wafa pada hari Rabu adalah paling apa pada hari Rabu? Paling, dah tentu paling apa? Paling banyak, iaitu berapa? RM6. Paling banyak, iaitu RM6. Okey. Paling banyak ini ataupun paling tinggi ini kita boleh gunakan istilah maximum value. Maximum value, nilai maksimum. Okey, nilai tertinggi, nilai maksimum. Soalan yang ketujuh, wang saku wafa pada hari Isnin dan Khamis adalah yang paling apa? Paling rendah, paling sedikit, iaitu sebanyak RM3. Okey, paling sedikit boleh juga dia keluarkan dengan istilah nilai minimum. Berapakah nilai minimum wang saku wafa? Nilai minimum wang saku wafa ialah RM3, iaitu pada hari Isnin dan Khamis. Okey. Beza di antara wang saku tertinggi dengan wang saku yang terendah. Tertinggi tadi RM6, terendah RM3. Jadi bezanya ialah 6 tolak RM3, maka RM3. Okey, beza di antara yang tertinggi nilai maksimum dengan yang terendah nilai minimum itu ialah julat. Itu istilah yang kita akan gunakan di tahun 5 dan tahun 6. Okey, julat itu ialah beza nilai maksimum dengan nilai minimum. Okey, yang ke-9. Berapakah jumlah wang saku wafa dalam tempoh 5 hari?
Okey, kamu kena jumlahkan wang saku wafa dalam tempoh 5 hari ialah okey, RM4 tambah RM3 tambah RM5 tambah RM6 tambah RM3 dan jumlah wang saku wafa dalam tempoh 5 hari ialah RM21. Okey, pada yang lepas pun cikgu dah beritahu jumlah ini sangat penting untuk proses mengira min ataupun purata. Okey, itu di tahun 5 dan tahun 6. Okey, 10. Wafa menerima jumlah wang saku yang apa pada hari Isnin dan Khamis? Cuba awak perhatikan Isnin dan Khamis. Wang sakunya dalam jumlah yang sama. Ya, iaitu berapa? Iaitu RM3. Itu yang cikgu kata paling tidak dalam satu carta palang ini ada 9 penyataan, 9 keterangan yang boleh awak jelaskan. Sekarang dah 10. Ada lagi soal ruang ni, mesti ada lagi soalan yang boleh kita kemukakan. Ya, kita dah belajar nisbah, mari kita ingat balik tajuk nisbah, bagaimana soalan dikemukakan. Nisbah wang saku Ahad kepada wang saku Rabu. Nisbah wang saku wafa pada hari Ahad kepada wang saku wafa pada hari Rabu. Okey, siapa yang ditanya dulu? Ahad. Kemudian diikuti dengan Rabu. Jadi awak mesti keluarkan nisbah Ahad kepada Rabu. Ahad, nisbah Ahad kepada Rabu. Okey, tukarkan sekarang kepada nilai. Ahad ialah 4, Rabu pula 6. Ingat, masa kita belajar nisbah, cikgu sudah beritahu kepada awak unitnya tak payah ditulis. RM ni tak payah ditulis. Cukup awak tuliskan nombornya sahaja. Nisbah 4 kepada 6. Boleh dipermudahkan tak? Ingat semula? Ya, boleh. Ada dalam sifir 2. 2 darab berapa? 4. 2 darab 2, 4. 2 darab berapa? 6. 2 darab 3, 6. Jadi jawapan awak sebut dengan betul. Jangan sebut 2 nisbah 3. Salah, sebut bagaimana? Nisbah 2 kepada 3. Okey, tengok 11 soalan dah kita boleh keluarkan daripada satu carta palang. Sebenarnya banyak lagi awak boleh keluarkan. Okey. Bagi seterusnya. Okey, pusat ternakan Seri PD ini, ya, dekat buku teks kamu boleh rujuk muka surat 238. Okey, pusat ternakan Seri PD. Cuba awak lihat carta palang ini. Carta palang apakah ini? Ya, betul. Carta palang menegak sebab palangnya dalam keadaan tegak berdiri. Okey. Dari sini pun awak dah boleh keluarkan maklumat berapa ternakan arnab, berapa ekor rusa, berapa ekor angsa, berapa ekor itik, berapa jumlah semua sekali, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, beza yang tertinggi dengan yang terendah, jumlah semua sekali. Nampak tak? Okey, mari kita lihat betul-betul. Okey. Yang pertama, ada berapa ekor rusa di ternak? Rusa. Tengok, tak semestinya dia mula dengan arnab. Kalau dia tanya rusa, rusa lah kita cari dulu. Rusa berapa ekor? Tengok rusa 60. Isi dekat petak kosong itu 60. Okey, lagi. Arnab. Arnab yang diternak sebanyak berapa ekor? Arnab. Berapa ekor? Tengok arnab. Berapa? Ya, 80. Seterusnya, ekor angsa yang diternak. Angsa berapa ekor? Angsa 100 ekor. Ya, sangat mudah. Okey, 100 ekor angsa yang diternak. Kita pergi lagi kepada itik. Itik yang diternak berjumlah berapa ekor? Itik, tengok itik. Tengoklah berapa ekor. Pergi ke tepi sini. Tak ada nombor. Tapi dia berada di tengah-tengah di antara 80 dengan 100. Mestilah 80 di sini, 90 di atas 100. Ya, 90 ekor.
Nampak? Awak mesti dah semakin bijak. Okey, yang kelima. Haiwan yang paling diternak ialah angsa. Angsa. Jadi mesti paling apa ni? Paling banyak. Berapa banyak? 100 ekor. Okey. Ni nilai maksimum. Yang atas ini, cikgu dah beritahu kalau soalan atas seperti ini ialah soalan frekuensi ataupun kekerapan. Nombor 5, soalan nilai maksimum. Okey, nombor 6. Rusa. Rusa adalah haiwan yang paling apa? Yang paling sedikit. Jadi bila sedikit keluar, kamu dah tahu nilai apa? Ya, nilai minimum, nilai terendah. Sebanyak berapa ekor? 60 ekor. Bila maksimum tahu, minimum tahu, soalan seterusnya mesti beza. Okey, awak boleh keluarkan cerita seterusnya. Beza antara haiwan yang terbanyak dengan yang terkurang, yang paling sedikit. Berapa ekor? Bezanya jadi 100 tolak dengan 60. Ya, bezanya 40 ekor. Jadi beza ini yang banyak dengan yang sedikit ini, kalau tahun 5, tahun 6 dia akan gunakan istilah apa? Mula dengan huruf J. Ya, kamu ingat bagus. Julat. Okey. Seterusnya yang ke-8. Jumlah haiwan yang diternak ialah berapa ekor? Jumlah tambahkan semua sekali. Daripada 60 tambah 80 tambah 100 tambah 90. Maka jumlahnya 330 ekor. Okey. Jumlah ini sangat penting untuk apa cikgu kata? Ya, untuk mencari min ataupun purata. Okey. Seterusnya. Nisbah antara itik yang diternak kepada angsa. Ya, nisbah. Dia keluarkan itik dulu, baru diikuti oleh angsa. Jadi mesti keluarkan nisbah itik kepada angsa. Itik ada 90 dan angsa ada 100. Nisbah 90 kepada 100. Sifar kita buang, maka tinggallah nisbah 9 kepada 10. Ya. Okey. Mari kita masuk lagi, kita tafsir lagi carta palang. Ya, agar kamu lebih mantap. Okey, bilangan pembaca program Nilam bulan Mei. Okey, ni juga ambil di buku teks kamu muka surat 238. Nanti awak boleh semak dekat buku teks tersebut. Di buku teks tersebut soalan dia cuma 4 saja, tapi kita kembangkan, kita boleh jumpa sampai 9 soalan. Berdasarkan carta palang, bilangan pembaca program Nilam bulan Mei. Palang apakah ini? Palang menegak? Bukan. Palang mencancang? Pun bukan. Palang apa? Ya, palang mengufuk. Mengufuk atau palang melintang. Ya, soalan pertama. Ya, dia tak, kalau yang tadi kita terus keluarkan dia punya ayat penyatanya, kita isi tempat kosong. Yang ini dia keluarkan soalan, gaya soalan. Berapa bilangan pembaca buku kategori gangsa? Jadi awak tengoklah gangsa. Gangsa, mana kesel cikgu ni? Okey, gangsa. Awak pergi sini nampak 80, tengok. 80. Jadi jawapannya ialah 80 orang. Tak perlu buat ayat panjang, tak perlu buat ayat bilangan pembaca buku kategori gangsa ialah 80 orang. Tak payah. Dan 80 orang dia pun sudah mencukupi sebab ini matematik, bukan bahasa Melayu. Okay, jawab saja terus. Fakta dia, 80 orang. Nombor 2. Berapa bilangan pembaca buku kategori perak? Dia tanya perak pula. Kamu lihat carta palang mengupuk kita ni perak 60 kan? Jadi tulis saja 60 orang. Soalan yang ketiga. Berapa bilangan pembaca buku kategori emas? Tengok carta palang mengupuk kita. Emas. Dekat sini tak ada nombor. Awak boleh
beritahu nombor berapa yang tersembunyi di sini. Sini 40, sini 60, sudah tentu di tengah-tengahnya 50. Ya, begitu. Yang keempat, soalannya, berapa bilangan pembaca buku kategori nilam? Nilam, awak tengok nilam berapa? Pun tak ada nombor, boleh beritahu berapa? Ya, betul. 70. Sebab 60, sini 70, sini 80. Awak jangan buat 60, sini awak terus letak 65. Tak boleh. Awak kena lihat di depan dan di belakangnya nombor apa. Okey. Jadi 4 soalan ini kalau di tahun 5 dia akan gunakan perkataan apa? Di tahun 6 dia akan gunakan perkataan apa? Kekerapan ataupun frekuensi. Berapakah kekerapan pembaca buku kategori gangsa? Apa pula kekerapan? Jadi awak mesti tahu kekerapan tu sama dengan bilangan pembacanya. Okey, soalan yang kelima. Kira jumlah pembaca program nilam. Kira jumlah pembaca program nilam. Mana program nilam? Ya, program nilam ni lah. Program nilam. Bukan awak tengok nilam aja, jangan panik. Tengok nilam aja kat sini. Kenapa soalan ditanya lagi? Ni program nilam. Ini kategori nilam. Yang tertinggi, yang paling banyak membaca pergi kepada kategori nilam. Lepas tu dapat anugerah nilam. Okey, program nilam bulan Mei jumlah pembacanya awak tambahkan semua sekali 80 tambah 60 tambah 50 tambah 70. Jumlahnya 260 orang. Okey. Dan ini sangat penting untuk kira apa? Untuk kira purata ataupun min. Okey. Dalam kategori apakah pembaca paling ramai dan berapa bilangannya? Paling ramai, paling baca paling sedikit lah kan, dapat kategori gangsa kan. Okey, jadi paling ramai tu gangsa lah. Okey, kategori gangsa iaitu berapa orang? 80 orang. Kategori apakah pembaca paling kurang? Dan berapa bilangannya? Paling kurang awak nampak emas. Bilangannya berapa tadi? 50 orang. Okey. Jadi paling ramai 80 tolak 50 keluarlah yang ke-8, iaitu hitung beza ataupun berapa julat. Okey, JULAT. Okey, antara pembaca kategori gangsa yang terramai dengan emas yang terkurang. Okey, jadi julatnya atau bezanya ialah 30 orang. Ya, kamu akan jumpa soalan yang payah sedikit. Nanti kita akan lebihkan kepada soalan seperti ini. Bukan payah macam mana pun, barulah. Okey, sebanyak 30% daripada jumlah pembaca ialah murid tahun 4. Jadi berapa pembaca murid tahun 4? Okey, mari kita lihat. Apa caranya? Ya. 30% ini kita tukarkan kepada bentuk pecahan 30 per 100. Peratus kan kawan baik dengan pecahan. Jadi peratus kita boleh tukar kepada pecahan. 30% ialah 30 per 100. Okay. Daripada tukar kepada darab. Okay, daripada tukar kepada darab. Dan dia katanya jumlah pembaca. Jumlah pembaca awak kena beritahu jumlah pembaca semua sekali berapa tadi? 260 orang ni. Nampak? Jadi kita boleh buat apa? Potong. Okey, panjangkan pernya ni biar awak nampak senang atas bawah. Kita potong. Potong satu. Kemudian potong lagi, ada sipar lagi yang boleh kita potong. Masih boleh berkawan, masih boleh dipotong. Satu di bawah dan satu di atas. Okey, satu dia dah tinggal, dah habis, kira dah selesai. Tinggallah 3 darab 26. 3 darab 26. Maka selesaikanlah dalam bentuk lazim. Okey, 3 darab 6. Okey, 18. 1 dikasih 3 darab 26. Tambah 1 tu 7. 78 orang. Jadi ramai-ramai yang murid membaca ni, 260 orang yang membaca ni, 78 daripadanya ialah murid tahun 4. Okey.
Lepas ini kita akan banyak kepada soalan peratus. Soalan ni soalan mudah sangat. Dari tahun 2 awak dah keluar soalan seperti ini. Okey, mari kita lihat. Taksir carta palang masih lagi. Sekarang warna kegemaran. Warna kegemaran ni cikgu ambil buku teks muka surat 240. 240 cerita warna kegemaran. Okey. Ya, nyatakan bilangan remaja pada setiap warna kegemaran. Oh, dalam buku awak tu jelaslah memberitahu carta palang warna kegemaran ni kaji selidik ke atas remaja. Okey, bukan orang tua remaja. Jadi, apakah warna kegemaran mereka? Berapa ramai yang suka warna biru sehinggalah ke warna ungu. Jadi kita buat biru kira berapa? 40, atas 50, tengah-tengah 45. Ya, kita dah berjaya mengeluarkan datanya, mengeluarkan maklumatnya. Kemudian tengok warna merah. Berapa orang yang suka warna merah? Okey, merah 40 remaja suka warna merah. Ke warna kuning berapa? 50, 55, 60, 60. Jadi warna kuning 55 orang remaja sukakannya. Warna hijau tengok 50 remaja sukakannya dan kita dapati paling ramai remaja suka warna ungu 60 orang. Ya, ini data yang telah kita keluarkan daripada carta palang. Okey, ini soalan berkaitan dengan apa? Frekuensi ataupun kekerapan. Okey, berapa kekerapan untuk warna biru? 45 orang. Berapa frekuensi untuk warna merah? 40 orang. Berapa yang suka warna kuning? 55 orang. Sama istilah itu maksud dia. Okey. Nyatakan bilangan semua. Bermakna awak kena tambah semua sekali. Tambahkan semua sekali. Dan awak dapati kaji selidik ini ke atas 250 orang sahaja. 250 orang sahaja. Ini dalam sekolah kita je lah ni. Okey, seterusnya. Ya. Kira peratus penggemar warna biru. Dah lain soalan dia. Kalau tadi soalannya mudah sahaja. Kali ini kita diminta untuk kira peratus. Tak ada masalah sebab kita dah belajar tajuk peratus. Jadi kita keluarkan, kita gunakan semula tajuk peratus tadi untuk menyelesaikan masalah ini. Kira peratus. Ingat, semasa cikgu ajar kira peratus, kuncinya ialah mesti darab 100 tu kunci yang mesti awak ingat. Bila soalan minta kira peratus, mesti jalan yang penting awak darab 100. Warna apa? Dia kata warna biru. Jadi awak keluarkan warna biru. Berapa warna biru? Warna biru 45 orang. 45 perkannya dengan jumlah seluruh 250 dan nak peratus mesti darab 100. Pernya ini kita boleh panjangkan. Kalau awak tak nak panjangkan pun tak apa. Awak nampak di atas nombor ini kita boleh potong dengan nombor yang di bawah. Okey. Sifar ni boleh potong di sana. Ini boleh potong tak sifar ni? Tak boleh sebab tak ada kawan. Potong mesti berkawan. Okey. Sekarang 25 dengan 45 awak boleh potong guna sifar 5. Sifar 5 5 dah berapa? 25. 5 dah 5, 25. Nak potong 45 pun boleh, nak potong 10 pun boleh. Sebab dalam sifar 5 ada kedua-dua nombor ini. Cikgu nak potong yang besar, biar jadi kecil. 5 dah berapa? 45. 5 darab 9, 45. Boleh potong lagi tak? Boleh. Kenapa? Sebab dia belum jadi 1. Tak boleh potong kalau nombor yang di bawah sudah menjadi 1. Sekarang dia masih 5. Kita boleh potong lagi. Okey, sifar 5. 5 darab berapa 5? 5 darab 1, 5. 5 darab berapa? Ni boleh guna 10. 5 darab berapa 10? 5 darab 2, 10. Sekarang boleh potong lagi? Dah tak boleh. Sebab nombor yang di bawah sudah jadi 1. Jadi sekarang yang tinggal ialah 9 darab 2. 9 darab 2 tak tahu, tak payah nak buat jalan panjang. Teruslah keluarkan. 9 darab 2, 18.
Dan bila dia minta peratus, mesti tulis simbol peratus. Wajib tulis. Tak tulis, awak hilang markah. Okey, 18%. Boleh? Mari kita pergi soalan seterusnya. Sama je, biar kamu mahir tentang peratus. Kira peratus penggemar warna merah. Warna merah. Okey, kira peratus ingat kunci, mesti darab 100. Warna merah dia minta cari nombor warna merah 40. Mesti perkan dengan semua orang. 40 kan yang suka warna merah kan? Daripada berapa orang? Daripada 250 orang. Peratus darab 100. Ingat kunci tu? Cikgu sebut dah berulang. Okey, bila dia nak peratus, kita kuncinya darab 100. Dia nak warna apa? Warna merah. Jadi warna merah duduk sebelah darab 100. Dan mesti perkan dengan jumlah orang semua sekali. Okey, per ni nak panjangkan pun boleh, tak nak pun boleh, sama je. Okey, mula-mula tengok sifar kita boleh potong sebab ada kawan di sana. Okey, potong guna sifar 25 sekarang. Sifar 5 sekarang. Sifar 5 5 dah berapa? 25. 5 dah 5, 25. 5 dah berapa? 40. 5 darab lah 8. Sekarang boleh potong lagi? Boleh. 5 dengan 10 ni boleh potong. Okey, 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Boleh potong lagi? Tak boleh. Sebab dia dah jadi 1 nombor kat bawah. Maka tinggallah 8 darab 2. Ni kita selesaikan 8 darab 2, 16. 16 apa? 16%. Okey. Ya, semakin jelas. Cikgu rasa awak semakin jelas. Dah tak ada awan-awan lagi ke atas kepala awak kan? Dah tak pening-pening lagi. Mesti dah makin faham. Masih lagi kira peratus. Kunci mesti darab 100. Dia nak warna apa? Warna kuning. Cari warna kuning. 55. 55 perkan dengan jumlah orang. 250 orang. Darab dengan 100. Potong dulu. Potong di sana. Guna sifar 5. 5 darab 5, 25. 5 darab 11, 55. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 11 darab 2 dah tentu 22%. Okey. Lagi. Okey. Kira peratus penggemar warna hijau. Hijau 50 perkan dengan 250 darab 100. Potong sifar, potong sifar. Okey. Tengok sekarang 25, 50. Kali ini kita akan guna terus sifar 25. Sebab kamu pun mesti hafal sifar 25. Okey, sifar 25 sangat penting untuk awak hafal. 25, 50, 75, 100. Okey, jadi sifar 25, 25 darab 1, 25. 25 darab 2, 50. Okey, 2 darab 10, 20%. Jadi dalam matematik ni sifar memang sangat penting. Bila awak hafal sifar, soalan kita boleh selesaikan, kita boleh cari jawapan dengan lebih cepat, dengan lebih mudah. Okey, yang ketujuh, yang terakhir, warna ungu. Kira peratus penggemar warna ungu. Okey, 60 per 250 orang darab dengan 100. Potong sifar, potong sifar. Kali ini kita tak boleh potong guna sifar 25. Sebab 25 tak ada 60. Okey, maka kita balik guna sifar 5 semula. 5 darab 5, 25. 5 darab 1, 5. Ada baki 1 duduk sini kan. 5 darab 2, 10. Okey, potong lagi. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Jadi sekarang dah tak boleh potong lagi. 12 darab 2, 24%. Okey, cikgu harap kamu dah tahu 4. Kamu mahir dengan teknik potong. Cancel method. Okey, tak semestinya kita nak buat jalan satu persatu sahaja. Okey. Ya, dah panjang dah lapar dah. Macam burung ni juga. Dah lapar dah. Manalah nak cari makanan ni. Nak cari buah ceri ni. Okey, awak
Di dapur lah, dah lapar di dapur. Ibu, dah siap makanan untuk kita. Okey. Begitulah kita belajar, dapat ilmu. Alhamdulillah. Pergi tanya mak ada makanan tak? Mak kata ada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.